Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat-sahabat sekalian, minta maaf sedikit masalah lain kita tadi. Agaknya sekarang dah jelas ya audio kita ya. Okey, baik. Terima kasih banyak Pi. Terima kasih Muhammad Hafiq. Alhamdulillah hari ini saya bersiaran di halaman rumah saya di Bandar Baru Bangi bersama dengan anak anda saya yang ketiga, Muhammad Ash-Shanqiti. Dan saya mendoakan sahabat-sahabat sekalian yang istiqamah mengikuti kuliah sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini dalam selamat berkat hendaknya. Dan kita share dahulu sebanyak-banyaknya, kita nak ambil berkat, sebarkan majlis ilmu. Kita nak sebar majlis ilmu kita sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Baik. Terima kasih Kak Pah saya. Begitu juga Abang Datuk Izan, Mama Tengku Haizan, Sahibul Fadilah adinda saya Ustaz Firdaus Firsyad Travel, dan rakan-rakan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, baik. Kita nak sambung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedar tak sedar sudah masuk siri yang kelima. Walaupun siri itu dah kelima, tetapi kita baru saja membahaskan umur Nabi kita baru 8 tahun. Umur Nabi kita baru 8 tahun. Dan semalam kita sudah pun membahaskan secara ringkas bagaimana sejarah Nabi sewaktu tinggal dengan bondanya Aminah binti Wahab. Dan juga kita dah bahaskan kisah kewafatan bonda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Kita pun bahas juga dah sejarah ringkas Abdul Muttalib. Kemudian kita dah sampai semalam kewafatan datuk Nabi Abdul Muttalib ketika umur Nabi 6 tahun. Ketika umur Nabinya 8 tahun. Kemudian bermula Nabi dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Jadi hari ini kita nak sambung tu, Nabi dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Itulah ayah kepada Saidina Ali, ayah kepada Ja'far bin Abi Talib, ayah kepada Ummu Hani bintu Abi Talib. Yang ni kita akan cuba huraikanlah bila masa yang bersesuaian nanti. Okey, baik. Sahabat-sahabat sekalian, umur Nabi 8 tahun. Itulah saatnya bermula Nabi kita ni dijaga pula oleh bapa saudaranya, iaitulah Abu Talib. Dan penjagaan ini kerana diwasiatkan Abu Talib oleh ayahnya, yakni Abdul Muttalib, supaya jaga Nabi. Ialah Nabi ni lahir dalam keadaan yatim. Umur Nabi 2 bulan dalam perut. 2 bulan dalam perut, dalam rahim, dalam kandungan. Ayahandanya meninggal di Madinah yang telah kita cerita dah semalam. Kemudian bila dijaga balik ke pangkuan bondanya Aminah daripada diasuh oleh ibu susuannya, pun Nabi hanya sempat dijaga oleh bondanya 2 tahun saja. Bermula umur 4 tahun hingga umur 6 tahun. Dan daripada umur 6 tahun setelah wafatnya bonda Nabi, di mana di sempadan antara Mekah dengan Madinah. Kita dah sebut semalam ya. Nama tempatnya ialah Abwad. Nama tempatnya ialah Abwad. Wafat bonda Nabi di situ, Nabi uruskan bondanya bersama dengan datuknya Abdul Muttalib dan bersamanya juga Ummu Aiman. Ummu Aiman ni kita dah sebut sedikit sebanyak, iaitulah hamba abdi milik bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik nak masuk dalam? Dalam. Okey, kawan-kawan sekalian, tunggu sekejap, saya mengantar anak anda saya sekejap ya. Tunggu sambil-sambil tengok sikit senjata di belakang tu. Baik, terima kasih. Allah, balik depan.
Baik, sahabat-sahabat sekalian. Uh, kita dah sampai kat mana tadi? Ya, Nabi SAW dijaga oleh bondanya ketika umur 4 tahun hingga 6 tahun saja. Kemudian baru Nabi SAW disambung penjagaannya. Disambung oleh penjagaannya oleh datuknya Abdul Muttalib daripada umur 6 tahun hingga umur 8 tahun itu. Dan selama 2 tahun saja Nabi SAW dijaga oleh datuknya daripada umur 6 tahun hingga umur 8 tahun. Dan bermula umur Nabi 8 tahun itulah Nabi mula dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Bermula umur 8 tahun. Dan Abu Talib ini riwayat kata dia jaga Nabi SAW, jaga sungguh-sungguh. Pertama kerana anak kepada abangnya Abdullah. Dia sayang sangat kepada Abdullah. Begitu juga sebab keduanya ia diwasiatkan. Makna diingatkan, diwasiatkan oleh ayahandanya sendiri Abdul Muttalib supaya jaga betul lah Nabi SAW ini. Dan kalau kita baca dalam sejarah klasik, ada dia cerita Abdul Muttalib ni jaga Nabi, yang mana tak pernah larang Nabi. Tak larang Nabi. Sudah tentu Nabi ni terjaga akhlak dan sifatnya. Tetapi antaranya riwayat ada sebut Abdul Muttalib ni kita tahulah pemimpin besar Mekah. Maka ia pernah dibuat oleh kaumnya satu singgasana. Maknanya singgasana dibuat oleh kaumnya kepada Abdul Muttalib yang katanya diperbuat daripada kulit. Daripada kulit, singgasana tinggi begitu, yang mana disandarkan ke dinding Kaabah. Maknanya kata kalau saya buat contoh, Abdul Muttalib ni waktu dia memerintah orang-orang Mekah, pagi-pagi orang mari menghadap dia dekat mana? Sekitar Kaabah. Sekitar Kaabah kita sekarang, itulah tempat Abdul Muttalib bersandar di dinding Kaabah. Dan juga dibuat singgasana daripada kulit oleh kaumnya. Maknanya kaumnya sangat membesarkan dia dan juga menghormati Abdul Muttalib ni. Dan singgasananya itu yang diperbuat daripada kulit ni kata riwayat dalam sirah-sirah lama lah. Ya. Adik nak masuk dalam rumah. Sahabat-sahabat sekalian, kita tunggu sekejap ya. Kita hantar Syangkiti dulu. Okey, jom. Ya Allah. Masuk dalam. Masuk dalam. Walik ngajar. Walik ngajar apa? Masuk dalam. Main dalam takat tu. Okey, alhamdulillah. Minta maaf sahabat-sahabat sekalian. Okey, kita nak sambung. Abdul Muttalib ni dia ada satu singgasana. Ya, betul Cikgu Ding saya. Betul. Ada satu singgasana diperbuat oleh kaumnya untuk dia lah daripada kulit.
Dan singgah sana ini mereka sandar di Kaabah. Sandar di Kaabah. Maka Abdul Muttalib tiap-tiap pagi dia menyandar di Kaabah. Di singgah sana dia itulah. Dan kaumnya datang. Datang menghadap dia pagi-pagi lah. Setiap pagi mari menghadap Abdul Muttalib di sekitar Kaabah. Dan singgah sana ni tak ada orang berani nak duduk. Usah kata duduk Cikgu Din nak pegang singgah sana tu. Pun orang tak berani. Menunjukkan haibat, tinggi, mulianya Abdul Muttalib ni. Macam kita lah dulu Cikgu Ding ataupun Suzy. Kalau meja cikgu tak dengan kursi cikgu, kita tak berani nak duduk. Ni kita zaman kita sekolah dulu, kita masih ada rasa takut nak duduk atas kursi cikgu ataupun nak buat kerja dekat meja cikgu. Kita takut. Kerana apa? Dia ajar, dia asuh orang tua kita kalau cikgu ni tinggi sangat kedudukan dan juga darjatnya. Jadi atas dasar itu, kita baca riwayat ini gitu juga. Sehingga sana Abdul Muttalib tu tak ada orang berani duduk. Anak-anaknya lah tak berani. Usah kata duduk, nak sentuh pun singgah sana tu pun tak berani. Tetapi suatu hari disebut bahawa Nabi SAW dalam waktu umur masih merangkak, maknanya sekitar kita kata setahun ke lebih kurang lah kot, bawah pada setahun kah tempoh merangkak, pernah Nabi datang merangkak, naik atas singgasana itu, tak tinggi sangat singgasananya, naik lalu duduk di atas singgasananya Abdul Muttalib. Maka bapak saudara Nabi yang tengok larang, dia kata turun jangan naik, sedangkan Abdul Muttalib ada melihat cucunya naik duduk atas singgasananya dan dilarang oleh anak-anaknya yang lain. Apa kata Abdul Muttalib? Cikgu Ding, apa kata Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, jangan larang anakku itu, jangan larang. Jangan larang anakku itu, jangan suruh dia turun, biar dia duduk situ. Kerana apa? Kerana kata Abdul Muttalib, aku melihat ia akan menjadi pemimpin yang besar di masa akan datang. Bayang tu kata Abdul Muttalib, jangan larang, biar duduk di atas singgasana, tak apa. Kerana aku melihat ia akan menjadi satu pemimpin yang besar di masa akan datang. Ini nak katanya saudara-saudari sekalian, Nabi SAW ni disayangi sangat oleh bapa saudara, olehnya datuknya sendiri. Jadi sebab itu Abu Talib jaga Nabi ni, jaga betul-betul. Kerana melihat contoh ayahandanya sendiri pun jaga Nabi sangat-sangat. Begitu juga kasihnya dia kepada abangnya Abdullah yang wafat ketika anak saudaranya ni masih kecil lagi dalam perut, dalam rahim. Jadi Nabi dijaga oleh Abu Talib, jaga sungguh-sungguh. Dan Nabi SAW dijaga oleh Abu Talib berapa lama? Agaknya berapa lama, Lim? Muslim Hadi ni anak murid saya. Waalaikumsalam, Lim. Lim, agaknya berapa lama, Lim? Dijaganya Nabi oleh Abu Talib lama, Lim, ya, 42 tahun. Jangan lupa tu, kita dah sebut semalam, Nabi dijaga oleh Halimah Sa'diyah 2 tahun tempoh menyusu, sambung lagi 2 tahun tempoh diasuh, balik kepada bondanya umur 4 tahun sehingga umur 6 tahun. Pun 2 tahun juga dijaga oleh bondanya sehingga bondanya wafat di Abwa, sempadan Mekah dan Madinah itu. Bermula umur Nabi 6 tahun hingga 8 tahun. Maknanya 2 tahun juga dijaga oleh datuknya. Maknanya nak ingat sirah ni tak payah. Nabi dijaga 2 tahun pertama, diasuh 2 tahun. Balik ke bondanya 2 tahun, datuknya pun 2 tahun. 2 Cikgu Din. Ni kita nak ngajar pula murid-murid kita dalam kelas, kita ingat begitu. Jadi bermula umur 8 tahun tu baru Nabi dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Dan paling lama Nabi ni dijaga oleh Abu Talib lah. Berapa lama? Saya dah sebut tadi, 42 tahun. 42 tahun. Maknanya umur Nabi 8 tahun sehingga umur Nabi 50 tahun. Cuma jaga Nabi ni daripada umur 8 tahun kecil hingga umur 50 tahun dah besar dewasa dah, tentu dengan keadaan berbeza lah.
Waktu kecil dijagalah cara kecil. Bila besar dijagakan daripada ancaman kaumnya. Kemudian Nabi berkahwin, dijadikan wakilnya. Inilah nak sebut tentang bagaimana Abu Talib jaga Nabi. Dan sepanjang dalam tempoh Nabi duduk dengan Abu Talib, ada berlaku satu peristiwa besar berkait dengan Nabi. Apa dia? Mekah ketika itu datangnya satu kemarau yang sangat dahsyat. Kemarau ni semalam saya dah sentuh dah sikit. Sangat dahsyat. Sehingga kan unta pun, cuba tengok balik kita punya video semalam. Saya dah pernah sebut, unta dalam kemarau yang sangat dahsyat waktu umur Nabi 10 tahun. 10 tahun. Berlaku kemarau yang sangat dahsyat di Mekah, sehingga unta pun mati. Bayanglah unta ni payah nak matilah kita kata. Allah buat secara tabi'i boleh tahan. Hidup tempat panas, hidup padang pasir, dan dalam bonggol dia ni pula ada air. Tiba-tiba unta mati bergelimpangan nak menunjukkan kemarau yang sangat dahsyat. Dan diriwayatkan lagi, orang sampai kerak bonggol unta tu nak cedok air di dalam kerana kemarau. Cuba bayang. Ini kemarau sangat dahsyat berlaku ketika pemerintahan Abu Talib, bapa saudara Nabi. Dan waktu ini riwayat kata Nabi kita umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Maka Abu Talib ni macam-macam usaha dia buat sebagai pemimpin Mekah. Macam negara kita sekarang lah. Pemimpin ni barangkali tak tidur mikir nak buat guana kepada rakyat ni, nak hadapi cobaan musibah ini. Begitulah juga Abu Talib, dia buat macam-macam cara nak suruh kemarau yang melanda Makkah ketika umur Nabi 10 tahun itu dia angkat ataupun hilang ataupun suruh. Antaranya apa dia buat, kita baca dalam sirah klasik, dipanggilnya bomba hujan. Bomba hujan ni Cikgu Tin rupanya lama dah ada. Memang lama dah ada. Pada zamannya Abu Talib tu pernah dipanggil bomba hujan dari Syam. Dari dataran Syam bomoh ini. Dan riwayat kata bomohnya pula perempuan Cikgu Din. Bomoh puang. Diambilnya bomoh puang daripada Syam, disuruhlah buatlah ritual, buat sakramen, buatlah upacara apa-apalah, asal hujan turun saja. Tetapi takdir Allah hujan tak turun. Tu nak katanya Siti Maswari, Rohaniyah Cik Man, Musafir Senja. Kita selalu kagum kepada teknologi ya Cikgu Din ya. Kita kagum teknologi. Dulu nak turun hujan ni tak, supaya dapat buat saliran, buat pengairan untuk tanam-tanaman, sehingga kita dapat atur musimnya. Kalau nak makan durian musimnya sekian, nak makan duku musimnya sekian. Kerana apa? Dulu hujan ni kita betul-betul harap mengikut musim. Tetapi sekarang Allah Ta'ala buka satu teknologi, satu pengetahuan, sehingga terbentuk teknologi di kalangan kita. Dapat ilmu. Apa dia? Teknologi membenihkan awan. Walhal Allah buka ilmu nak benih awan ni untuk kita ni semakin sujud dengan Allah, syukur bahawa ilmu Allah terlalu luas, baru sikit sangat diberi pada kita. Maknanya macam-macam kita ikhtiar Cikgu Din, tapi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah. Jadi begitulah Abu Talib dipanggil bomoh perempuan daripada Syam. Disuruhnya buat upacara apa, asal hujan turun saja, tapi hujan tak turun. Di sinilah peranan Nabi SAW ketika umur 10 tahun. Abu Talib mari ilham dalam fikiran dia. Pemimpin besar Mekah ni, dia mari ilham dalam fikirannya. Dia bawa Nabi kita SAW ke mana? Dia bawa pergi ke Kaabah. Dia bawa Nabi pergi ke Kaabah. Nabi umur 10 tahun. Kemudian sampai depan Kaabah, ditanggalkan baju Nabi. Baju sajalah, ditanggal baju. Kemudian disandarkan Nabi ke dinding Kaabah. Maknanya badan Nabi kita yang mulia itu melekat, bersandar di dinding Kaabah. Maknanya Nabi membelakangkan Kaabah, sedangkan orang-orang Mekah yang mari nak tengok upacara Abu Talib bawa Nabi itu ke dinding Kaabah, mereka semua menghadap Kaabah. Maknanya Nabi belakangkan Kaabah, menghadap orang ramai. Menghadap orang ramai. Riwayat kata Abu Talib buat macam mana? Dia masuk tangan dia begini. Dia masuk jari dia begini, disela jari begini, kedua-dua tangan Nabi disela.
Maka diangkat ke langit, dijulang ke langit begitu. Sambil dia berdoa, apa katanya Abu Talib? Wahai Tuhan Kaabah, dengan berkat anak ini turunkanlah kepada kami hujan. Wahai Tuhan Kaabah, Rabbul Kaabah, berkatnya budak ni, kalau ada berkat budak ini, tolong turunkan hujan kepada kami. Maka apa berlaku? Apa berlaku Kak Ruzi? Riwayat kata, mendung datang tiba-tiba dan hujan turun dengan selebat-lebatnya serta merta. Mendung mari gelap tiba-tiba dan hujan turun dengan selebat-lebatnya serta merta. Bayang tuan keberkatan Nabi SAW yang dapat dilihat sejak kecil lagi. Sejak kecil lagi. Sejak itulah orang-orang Mekah ni, kalau kita baca dalam riwayat, dalam sirah moden pun ada sebut, sehingga daripada keadaan mereka, kebiasaan sifat mereka bercakap tu kasar ataupun guna bahasa tu, saya nak sebut pun malu, apa dia melaknat orang, dan saya nak sebut pun segan, menyumpah seranah pada orang. Maknanya itu kebiasaan orang Mekah. Nak katanya kebiasaan mereka ni bila bercakap dengan bahasa yang kotor seperti itu, kalau mereka nampak Nabi lalu dekat kawasan mereka berkumpul, berbual itu, mereka akan diam senyap. Kenapa? Segan pada Nabi. Antara punca segan ni lah, sejak kecil lagi sudah nampak kelebihan, keberkatan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pernah bersabda yang mafhumnya, iaitulah bukan di kalangan kami orang yang bercakap keras, bercakap kotor, bercakap kasar. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, kita belajarlah sirah Nabi ini. Yang paling mustahak kita nak apply macam mana? Tak nak cakap kasar, tak nak angkat suara, nak jadi sabar, nak bercakap dengan lemah lembut. Contohnya begitulah. Ni yang kita belajar daripada sirah Nabi SAW. Jadi ingat ya, umur Nabi 10 tahun berlaku kemarau dahsyat di Makkah, sehingga menyebabkan dipanggil bomoh hujan daripada Syam. Walaupun berbomoh hujan, tak turun juga hujan. Akhirnya Abu Talib diilhamkan oleh Allah nak bawa anak saudaranya ini pergi ke kawasan Kaabah, ditanggal baju, disandarkan ke dinding Kaabah, disela jarinya begini, dua-dua jari dia julang ke langit. Lalu Abu Talib kata, wahai Tuhan Kaabah, berkat budak ni turunlah pada kami hujan ni, kalau berkat ada pada budak ini. Riwayat kata mendung datang serta merta, hujan turun selebat-lebatnya. Ini keberkatan Nabi SAW. Ini waktu umur 10 tahun. Baik, dari segi kronologi rentetan sirah yang kita nak belajar secara ringkas ini ialah waktu kecil Nabi tak ada buat kerja sangat, melainkan survive hidup dengan mengambil upah jaga ternakan orang Mekah, kambing, biri-biri. Nabi kerja survive hidup. Maknanya kalau kita orang kata cakap dari sudut ilmu ekonominya, ilmu ekonomi asasnya, ni sempat kita ambil dulu Cikgu Ding sekolah Mahmudiyah dulu dengan Cikgu Siti Sarah kita. Dalam ilmu ekonomi dipanggil apa? Nabi berniaga lah ni, kita kira berniaga. Tetapi apa perniagaan Nabi buat? Perniagaan servis, perkhidmatan, jaga ternakan. Dan disebut lagi dalam sirah yang lain, Nabi juga jaga barang-barang berharga orang Mekah. Mana orang Mekah bila dia nak keluar ke Syam, dia nak berniaga jauh sikit, nak pergi musafir keluar lama sikit daripada Mekah, barang-barang berharga ni mereka titipkan kepada Rasulullah SAW. Lalu bila mereka titip kepada Nabi SAW, mereka percaya, rasa tenteram, rasa tenang pada Nabi itu, yang Nabi digelar As-Siddiq itu. Dan Nabi juga digelar Al-Amin. Jangan lupa Nabi kita ni bukan saja digelar Al-Amin yang amanah, juga digelar As-Siddiq yang benar sangat Nabi SAW. Jadi ini masa Nabi sejak kecil. Antara kerja yang Nabi buat, survive hidup dengan menawarkan perkhidmatan, ambil upah, jaga ternakan, jaga barang-barang berharga orang Mekah. Ya.
Dan riwayat ada sebut sewaktu umur Nabi 12 tahun. 12 tahun Cikgu Din. Itulah kali kedua Nabi dibawa keluar daripada Mekah. Kali kedua Nabi dibawa keluar dari Mekah. Maknanya kali pertama Nabi keluar dari Mekah bila kita dah belajar semalam ke Madinah ketika umur Nabi 6 tahun nak melawat kubur ayahandanya itulah. Itu kali pertama ke Madinah. Kali kedua ni dia umur 12 tahun. Dibawa ke mana? Ke Syam. Ke Syam oleh bapa saudaranya Abu Talib. Kenapa Nabi dibawa ke Syam oleh Abu Talib? Kerana nak suruh tolong bapa saudaranya berniaga. Kita dah sebut sejarah semalam, ahli keluarga Nabi SAW ni memang ahli berniaga. Mana businessman, orang yang jenis berniaga sejak turun-temurun. Hashim, yakni moyang Nabi atau nama sebenarnya Amru itu, ahli perniagaan juga. Abdul Muttalib, datuk Nabi atau nama sebenarnya Syaibah, ahli perniagaan juga. Abdullah ayahanda Nabi sendiri memang kerja berniaga, jaga harta, jaga aset. Datuknya Abdul Muttalib di Madinah, tu yang wafat di Madinah. Makna sejarah ahli keluarga Nabi ni SAW memang kerja berniaga turun-temurun. Bahkan kalau kita melihat kepada satu karya yang besar dalam Islam kita ini berkaitan dengan kisah-kisah Nabi, itulah karya berjudul Qasasul Anbiya Ibratun li Ulil Albab. Dalam karya Qasasul Anbiya, kisah-kisah Nabi ini, kita dapat buat satu kesimpulan, kefahaman bahawa kebanyakan Nabi-Nabi ni memang kerja dia berniaga, Cikgu Din. Memang kerja berniaga Nabi-Nabi ni. Seperti Nabi Daud, berniaga besi, berniaganya senjata besi, baju besi. Nabi Idris, berniaganya barang-barang hak dijahit. Nabi Idris ni Allah Ta'ala beri pandai menjahit, maka ia menjahit pakaian dijualnya, mana berniaga juga. Begitu juga Nabi Ya'qub. Kita baca dalam tafsir surah Yusuf, juzuk 12 dan 13 tu Cikgu Din. Apa disebut? Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim kerja berniaga juga. Antaranya buat benda-benda kayu dan juga dijual ketika itu dengan cara tukarlah sistem barter. Maknanya waktu kemarau berlaku di Kanaan Palestin, dibawanya barang-barang yang diukir, dibuat daripada kayu oleh Ya'qub, anak-anaknya bawa pergi ke Mesir, jual dengan cara tukar. Saya nak gandum, awak ambillah terompah ni. Saya nak gandum, awak ambillah ukiran kayu ni. Makna jual macam kita lah sistem barter. Macam kita lah sistem barter, Din. Contoh kita ni nelayan, kawan kita penternak. Jadi kita puas dah makan ikan, kita nak makan daging pula. Kita pun kata ke kawan kita hak bela lembu, kita ni sendiri bela ikan. Kita kata apa? Tuan, saya ni nelayan, banyak ikan dengan saya, tuan pula penternak. Boleh tak kita tukar? Dia kata boleh tukar. Maka tuan ambil lah ikan saya seekor, tuan beri lembu tuan seekor. Begitulah contohnya. Kita pakai tukar, sama tukar, dipanggil sistem barter. Jadi Nabi Ya'qub berniaga, Nabi Daud berniaga, Nabi Idris berniaga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niaga juga. Ya. Jadi umur 12 tahun ni Nabi dibawa keluar daripada Mekah nak tolong bapa saudaranya berniaga di Syam. Dan riwayat kata bila sampai di Syam, satu orang pendeta nama Buhairah pun boleh kita baca. Dalam karya-karya Arab sebut Bahirah pun tak apa juga, boleh kita sebut. Dalam karya-karya Arab yang lebih klasik sebut namanya Jarjis pun betul juga. Sama ada Buhairah kah, Bahirah kah atau Jarjis kah, sama je. Jadi ahlul kitab agama Nasrani ini, dia tengok awan daripada rumah ibadat dia tak pernah keluar daripada tempat dia ibadat tu. Cuma dia tengok ada satu awan bergerak dengan agak pelik. Yang mana awan ni seakan-akan dia ikut ataupun memberi teduhan atau menaungi satu kabilah. Bila kabilah ni berhenti, awan ni berhenti juga. Maka Bahirah atau Buhairah atau Jarjis
Dia kata kalau begini keadaan alam yang dia dapat tengok daripada tanda awan tu menaungi satu kabilah tu. Dia kata tentu ada nabi dalam kabilah itu. Ini ahlul kitab, dia kenal lah melalui kitab mereka, melalui syarah kepada kitab-kitab mereka terdahulu. Mereka kenal nabi ni yang akan mari, pertama dikenal dengan namanya. Tu kata ulama. Antaranya Imam Ibn Qayyim ada sebut dalam karya dia, Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahud wan Nasara. Ini satu karya besar oleh Ibn Qayyim dalam ilmu seni perdebatan antara orang Islam dengan Yahudi dan juga Nasrani. Mungkin di masa akan datang kita boleh tengok sikit karya-karya sebegini. Apa disebut oleh beliau? Dia kata tanda kenabian ni, ahlul kitab bila tengok nabi, mereka bukan saja kenal nabi itu sebab nama Muhammad, tidak. Tetapi kadang-kadang tengok sifat, antaranya tanda kenabian ada di atas belekat nabi. Satu, seperti hadis riwayat Imam Tirmizi itu. Kedua, disebut juga tanda kenabian ni berlaku pada alam. Seperti yang kita cerita tadi, awan menaungi kabilah yang nabi ada di dalamnya. Makna kata bila dia tengok awan menaungi kabilah, dia tahu selalu dah ini mesti ada nabi di dalam kabilah ini. Itu yang Jarjis atau Buhairah atau Bahirah keluar daripada rumah ibadatnya, pergi cari kabilah Abu Talib yang baru sampai di Syam. So bila berhasil dia bertemu dengan kabilah ini, dia nampak nabi. Maka dia kata apa, siapakah anak kecil itu? Ditanya pada Abu Talib. Maka Abu Talib bila dia jawab macam ayahnya Abdul Muttalib jawab juga. Abdul Muttalib panggil nabi tak panggil cucu, kita dah sebut ni. Dipanggilnya wahai anakku. Siapa ni Abdul Muttalib? Anak saya. Ke cucu? Bukan, anak saya. Tengok, Abdul Muttalib sebut anak. Lalu Abu Talib dia jawab macam ayahanda dia juga. Bila ditanya oleh Buhairah atau Bahirah atau Jarjis, siapakah anak kecil ini? Maka Abu Talib jawab, dia adalah anakku. Maka bila dia jawab anakku, Bahirah ini dia kata apa? Mana mungkin budak ini anak kamu? Bayang kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, macam mana Buhairah atau Bahirah atau Jarjis tahu nabi ni bukan anak Abu Talib, padahal mereka baru sangat jumpa. Sehingga kan Buhairah kata, mana mungkin dia anak kamu Abu Talib? Maka Abu Talib heran, dia tanya, bagaimana kamu tahu bukan anak aku? Maka jawab Buhairah, tidak lain tidak bukan, nabi akhir zaman semestinya yatim. Dengar tu. Ni dia disebut dalam riwayat klasik lah. Kita kumpul pelbagai riwayat, sama ada klasik atau moden, kita nak sebut tentang sifat nabi itu yang dilihat, dirakam, diyakini oleh ahlul kitab, baik Yahudi baik Nasrani. Nabi ini diramal jadi nabi 3 kali. Kita tak lupa ni riwayat ini. Pertama ni lah kali pertama, ketika umur Nabi 12 tahun di Syam oleh Jarjis atau Buhairah atau Bahirah. Kemudian kali kedua ketika umur Nabi 25 tahun tu, yang akan kita bahas bila sampai masanya, oleh pendeta Nastura namanya. Dan kali ketiga umur Nabi 40 setelah menerima wahyu daripada Jibril malamnya. Siapa yang ramal Nabi kali ketiga ni? Iaitulah bapa sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, satu ahlul kitab yang Allah Ta'ala beri umur panjang, sampai buta mata, panjang sangat umur, dan Allah tentukan kebaikan yang banyak padanya Waraqah, sehingga ia sempat mencatat Taurat dan juga Injil, dan dia beriman dengan Allah secaranya tauhid, tidak seperti orang-orang Nasrani yang lain yang percaya kepada the Holy Trinity. Father in heaven is God, Son is God, and Holy Spirit is God, but they are not three God, one God. Holy Trinity, 3 dalam 1 tu tidak. Buhairah baik, Waraqah bin Naufal baik, Nastura baik, 3 ahlul kitab ni jenis tauhid. Jenis tauhid. Tapi kita akan detailkan bila sampai waktunya. Baik. Kemudian bila sahaja Buhairah sebut begitu pada Abu Talib, dia kata mana mungkin anak kamu, kerana semestinya Nabi akhir zaman itu anak yatim.
Maka dinasihat kepada Abu Talib, buat baliklah ke Mekah. Kerana apa? Kalau dijumpai Yahudi dan Nasrani yang tak boleh terima Nabi walaupun betul, tapi tak boleh terima sebab datang bukan daripada bangsa mereka. Orang-orang Yahudi Nasrani ni kita baca dalam tafsir dah. Bukan dia tak tahu Nabi SAW ni Nabi betul, Rasul betul. Tanda pada alam pun tunjuk, nama Muhammad itu pun ada dalam kitab mereka. Bahkan tanda-tanda pada sifat Nabi dan tubuh badan Nabi pun sudah mereka ketahui. Tetapi mengapa mereka tak beriman? Soal hidayah tu satulah. Tetapi antara sebab terbesar mereka tak terima Nabi SAW sebab bukan bangsa kami. Kami Bani Israel. Sedangkan Muhammad Bani Ismail. Kami tak boleh terima Nabi selain daripada bangsa kami. Walhal Bani Ismail dengan Bani Israel ni satu saja puncanya, itulah datang daripada sulbi Ibrahim belaka. Bin Ibrahim belaka. Yang mana Nabi Ibrahim ni adalah punca lahirnya keturunan Semitik. Arab baik, Yahudi baik. Ibrahim kita tahu berkahwin dengan 2 orang perempuan. Ni mengikut Islam lah. Kalau mengikut Yahudi Nasrani, dia berkahwin 3 orang. Sarah, Hajar dan Keturah. Tak apalah, yang kita yakin 2 orang. Sarah dan Hajar. Berkahwin dengan Sarah tak dapat anak pada awalnya. Kemudian berkahwin dengan Hajar baru dapat anak. Nama Ismail tu. Itu diberi nama Ismail. El telah dengar. Orang Yahudi dia panggil Tuhan, dia tak panggil Allah, dia panggil El. Ataupun Eloh. Ataupun Elohim. Ataupun Yahweh. Ini kita dah bahas dalam buku yang pernah kami susun dahulu. Isu tuntutan penggunaan kalimah Allah dan keabsahan penggunaan kalimah Allah. Ini pernah kami tulis dulu. Saya, Samaha Mufti Wilayah, Menteri Agama sekarang, Tuan Guru saya. Begitu juga sahabat saya Dr. Aizam Mas'ud. Kami tulis pada tahun 2009 untuk mengimbangi isu yang berlaku dalam negara, dan karya itu sudah pun diedos secara percuma, termasuk diterjemah dalam bahasa Inggeris oleh orang-orang yang pandai bahasa Inggeris lah. Masing-masing berpakat nak jaga agama, nak beri satu hujah dari sudut nilai akademik. Baik. Kemudian bila sebutnya Nabi SAW ni diramal jadi Nabi itu, tu yang disuruh buat baliklah ke Mekah. Sebab kalau dijumpai Yahudi dengan Nasrani, mereka bunuh sebab mereka tak boleh terima Nabi selain daripada bangsa mereka, Bani Israel. Walaupun kita dah sebut tadi, Bani Israel, Bani Ismail pun adalah bin Ibrahim belaka, anak Ibrahim belaka, tapi Yahudi tak boleh terima ya selain daripada keturunan mereka untuk jadi Nabi. Dari segi genealogi, yakni salah silah ataupun keturunan ataupun nasab Cikgu Ding, genealogi. Ibrahim ni dia dari sulbinya lahir Arab dan Yahudi. Daripada Hajar dia dapat Ismail. Ismail itulah melahirkan kabilah Arab. Yang mana Ismail ni berkahwin dengan satu kabilah Arab, kabilah Bani Fihir. Ini kita akan sebutlah nanti. Saya pun tak nak detail sangat sebab kita nak mengajar ringkas saja, nak mengajar yang mustahak saja, tapi sebagai percambahan ilmu ya. Dengan kabilah Bani Fihir dan kabilah Bani Jurhum, dia berkahwin menghasilkan anak cucu, cicit, cuik, capai, lambai keturunan bangsa Arab itu. Manakala Sarah melahirkan anak nama Ishak ataupun Isaac. Ishak ataupun Isaac, ini English yang kita sebut tu. Ishak ni dia berkahwin, dia dapat anak nama Yaqub ataupun Jacob. Jacob. Jadi Yaqub ni lah nama lain dia iaitulah apa dia? Israel. Nabi Yaqub alias Nabi Israel. Bila sebut Bani Yaqub, anak cucu Yaqub, dia juga Bani Israel, anak cucu Israel. Sebab Israel itu nama lain bagi Yaqub. Jadi Yaqub atau Israel ni berkahwin 4 orang perempuan. Lia, Rakhi, Zilfa, Bilhah. Dia berkahwin 4 orang perempuan, dia dapat 12 orang anak. Rubin, Syamun, Lawi, Yehuda, Isakhar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. 12 orang. 12 orang tu dipanggil 12 suku bangsa Bani Israel.
Jadi daripada 12 orang tu kita dengar tadi tak, Rubin, Syam'un, Lawi, Yahudah. Yahuda inilah nenek moyang Yahudi hari ini di Palestin yang bunuh saudara mara kita di Palestin itu. Maknanya Bani Ismail dengan Bani Israel ni tak lain tak bukan adik-beradik. Datang daripada sulbi yang sama, bin Ibrahim alaihi salam belaka. Tetapi sifat mereka tak boleh terima Nabi daripada bukan Bani Israel. Walaupun Bani Ismail itu saudara mara terdekat mereka. Itu yang katanya Buhaira ataupun Jarjis tadi, buat baliklah budak ini ke Mekah. Kalau ditemui oleh Yahudi Nasrani, nescaya dibunuh anak ini. Maka Nabi dihantar pulang ke Makkahul Mukarramah. Ada riwayat-riwayat lama tetapi dibahaskan kedudukannya. Katanya Nabi pulang ke Makkah ditemani oleh seorang hamba abdi bernama Bilal bin Rabah. Tetapi kami lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan wallahu ta'ala a'lam, kita tak tahu. Kenapa? Kerana dari segi umur Bilal dan Nabi itu ada dibahaskan sedikit. Kalaulah hamba abdi bernama Bilal yang hantar Nabi, berapa pula umur Bilal ketika itu. Jadi belajar sirah ni sebenarnya seronok. Suka kita baca sirah, boleh tengok banyak kajian ulama, boleh tengok our scholars kita dalam bidang sirah, ahlus siyar, membahaskan tentang riwayat. Semuanya kerana nak jaga riwayat yang sahih, yang betul, yang tepat, yang layak disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan tamat di sini saja. Walaupun sekitar 30 minit, 40 minit, tetapi kita harap kita istiqamah. Saya menjangkakan kuliah kita ni sampai 10 siri. Hari ini dah siri kelima. Pun begitu, walaupun siri kelima, Nabi SAW baru umur 8 tahun ni. Kita tengoklah macam mana Cikgu Din, macam mana Faizan, kita nak buat. Kalau perlu kita tambah siri, kita tambah mudah-mudahan. Tetapi apa yang lebih besar ialah sifat istiqamah kita nak belajar dan kita nak apply apa yang sudah kita dengar, sifat Nabi, bagaimana Nabi menghadapi situasi-situasi getir dalam hidup, bagaimana sifat-sifat mukmin yang Nabi puji, Nabi pesan kepada umatnya. Ni yang kita nak istiqamah hendaknya. Dan kadang-kadang kita ada kekhilafan dalam hidup, tetapi cepat-cepat kita balik nak tengok Nabi kita guana, Nabi kita macam mana sifatnya. Mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan, kebaikan, keberkatan dalam hidup dengan sebab kita belajar tentang Nabi dan kita nak ikut sungguh-sungguhlah sekadar yang boleh Nabi kita SAW. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, kita akan sambung nanti kuliah. Terima kasih Din, molek sampai Zuhur. Itulah katanya kita akan tengok masa kita macam mana. Begitu juga sahabat-sahabat gelandangan sufi, terima kasih Pi. Amunu hadhihi, terima kasih juga selalu istiqamah dengan kita. Cikgu Din saya, adik Dr. Siti saya, Safiah Khan. Kemudian Assalamualaikum Datuk, sedap speaking orang putih. Lah saya speaking orang putih ni bunyi Terengganu sangat ni adik Siti. Begitu juganya Kim, terima kasih Kim. Alhamdulillah Kim. Ayanda saya, Ayanda Mama Ibrahim, terima kasih cikgu kerana selalu berdoa kepada saya dan tunjuk ajar banyak tata cara hidup. Mudah-mudahan selamat cikgu dan kita semua juga. Abang Rahim saya, terima kasih Abang Rahim ya. Din Gasi, sahabat saya sejak sekolah rendah ni. Musafir Senja, terima kasih Kak Ruzi. Begitu juga sahabat sekelas saya Suzi Abdullah, Sally Rahmat, pelajar kita, sahabat kita daripada Putrajaya. Helmi daripada Lembaga Hasil dalam negeri Terengganu, terima kasih Mi. Jauh mari tu daripada Terengganu sampai ke Bangi dalam live kita ni, terima kasih Mi. Musafir Senja, terima kasih banyak. Rohaniah Cik Mang kita, Siti Maswari, terima kasih. Kak Wan Narita kita, terima kasih. Farahiyah Al-Banjari, terima kasih. Muslim Hadi, pelajar saya daripada MPI ni, dah jadi orang besar protokol sekarang, terima kasih. Mama Tengku Haizan, terima kasih Ma, kisah dan khabar banyak-banyak.
Begitu juga rakan-rakan yang lain ya. Mamat Fauzi Hashim, terima kasih Fauzi. Lia Iya, terima kasih ya. Firsha Travel di Pulau Pinang, terima kasih. Mak sepupu saya yang mulia Syarifah Rosmawati, alhamdulillah. Tak apa, kisalang pada tuan guru kita Ayah Umar, datuk sepupu saya, Syed Umar Al-Aidarus, Datuk Syed Umar Al-Aidarus, penasihat agama tuanku kita. Begitu juga Abang Datuk Izam, Nuraini sahabat saya, Muhammad Hafiz, terima kasih Fiq, dan rakan-rakan yang sempat bersama dengan kita pada pagi ini. Begitu juga Iskandar Shah, terima kasih Iskandar. Terima kasih banyak Iskandar. Dan juga Cik Wang saya, peguam kita, Liari daripada Johor, dan rakan-rakan semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam siaran kedua nanti jam 9 malam. Jam 9 malam. Jadi jangan lupa buat catatan sikit, kemudian kita type dalam WhatsApp, kita sebar lah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi.